Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimul dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera audah. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pertemuan kita pagi ini dan tidak sangka ya kita sudah pun berada di 10 malam terakhir yang mana pada hari ini merupakan 20 Ramadan 1444 Hijrah. Jadi ambillah peluang untuk meningkatkan lagi amal ibadat kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala di 10 malam terakhir ini dan banyak-banyakkanlah berdoa ya agar kita dapat dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Biar sebelum kita menyaksikan satu bahas, saya kongsikan satu makluman terlebih dahulu di sini. Pada 14 April 2023, Persatuan Saudara-Saudara Baru Tutong Pesatu akan mengadakan majlis agihan beras fidyah kepada asnaf fakir dari kalangan mu'alaf dan agihan barang keperluan asasi kepada anak yatim dari keluarga mu'alaf dan ianya akan diadakan di bangunan Pesatu iaitu Simpang 41 Jalan Kampung Lubuk Pulau daerah Tutong. InsyaAllah akan bermula pada sekitar jam 9 pagi pada hari Jumaat 14 April 2023. Itu satu makluman saya kongsikan terlebih dahulu dan untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, kita teruskan menyaksikan banyak yang kami sediakan untuk edisinya hari ini. Golongan belia adalah aset negara yang penting bagi meneruskan kelangsungan pembangunan negara yang mampan dan oleh itu golongan ini perlu diberi kepercayaan atas kemampuan dan kebolehan mereka dalam bidang yang mereka kuasai. Hal ini termasuklah dalam bidang keagamaan yang dapat dilihat pada masa ini lahirnya graduan-graduan belia yang berkebolehan dan berkelayakan untuk menerjui bidang keagamaan bagi mengukuhkan syiar Islam di negara ini melalui pembabitan mereka dalam mengadakan aktiviti-aktiviti berunsurkan keagamaan dengan ilmu dan pengetahuan agama Islam yang teguh dalam diri mereka ini serta keimanan pada Allah. Insya-Allah, penerapan nilai-nilai Islam dapat berkembang dengan baik di negara ini. Melalui pertemuan pakej program dari daerah Tutong kali ini, menampilkan seorang lagi belia berdedikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Al-Quran buat golongan mu'alaf di Kampung Ukong, iaitu Awang Muhammad Haziq bin Abdul Hamid, tenaga pengajar yang dilantik dan bertaliah dalam memberi bimbingan kepada golongan mu'alaf. Beliau yang berusia 27 tahun dan berasal dari Kampung Bukit Beruang mendapat didikan di peringkat Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, mula aktif mengadakan kelas bimbingan mu'alaf KBM di Kampung Sungai Damit Ukong Cawangan Pesatu pada tahun 2022. Seperti kelazimannya, beliau ini hanya mengadakan kelas bimbingan mu'alaf pada setiap minggu pada bulan-bulan biasa, namun atas permintaan sebahagian daripada pelajar KBM tersebut untuk meneruskan pengajian Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai satu aktiviti berterusan bagi menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran, maka sesi pengajaran tersebut diteruskan. Okey. Okey, jadi kalau kita ni kan membaca semula, ulang sedikit annahum mulaqu rabbihim. Rabbihim boleh berhenti sana. Mulaqu rabbihim sana. Berhenti rabbihim. Sebab ia memang sudah ada tanda mati, jadi tidak perlu ditukar. Wa annahum ilaihi raji'un. Jadi macam biasa, raji'un harkatnya ada berapa? 2 ataupun 4 ataupun 6. Saya dilantik dari Pusat Dakwah Islamiyah Tutong. Jadi untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi di sini secara terperincinya ia terbahagi kepada 3 ni sini. Kelas bimbingan mu'alaf ni ada 3. Jadi yang pertama, kelas bimbingan mu'alaf 1 untuk Iqra 1 hingga Iqra 3. Jadi setelah pas penilaiannya tu, jadi beralih ke KBM 2 daripada Iqra 4 hingga Iqra 6, dan yang saya mengajar ni yang KBM 3 iaitu kelas Al-Quran. Jadi saya tertarik dengan dengan suasana di sini. Suasananya ya tenang, alhamdulillah.
dan orang-orangnya di sini alhamdulillah melayan dengan baiklah, alhamdulillah. Jadi saya pun semakin lama saya semakin tertariklah dengan dengan penduduk di sini, dan saya pun ada peluang untuk berinteraksi dengan para mu'alaf ini kan. Jadi berkongsi pengalaman apa para mu'alaf ini telah harungi sebelum ini dalam baca Al-Quran. Jadi itu sebabnya saya sanggup untuk kemari. Jadi peranan beliau ni ya macam untuk pengukuhan lagi para mu'alaf ni, kira sentiasa dididik para mu'alaf ni diberikan tunjuk ajar. Jadi kalau sekiranya memang ada masanya bukan akan kena tanya, bukan berkaitan dengan Al-Quran saja ataupun bukan berkaitan dengan Iqra. Jadi kita ni sebagai belia perlu macam membantulah, sebaik-baiknya membantu, seboleh-bolehnya membantu dan didik atau diajarkan. Macam contoh kena tanyakan hukum-hukum ni, jadi kita ni cuba sedaya upaya untuk menjawab. Jadi itulah, jadi dengan ni kita ni pun memupuk minat para mu'alaf ni untuk belajar agama. Jadi kemudian banyak lagi cara lah. Salah satunya menjadikan pengajaran Al-Quran ni lebih menarik lah. Macam bukannya macam boring saja flat. Jadi misalnya ada ada zaman teknologi sudah boleh menggunakan teknologi yang sedia ada. Macam contohnya macam projektor boleh menggunakan. Jadi bagi ilustrasi color berwarna macam tu. Jadi kita ni kan menarik minat para mu'alaf ni untuk diorang ni lebih sukalah belajar Al-Quran, belajar Iqra. Dan jadi sama kalau kita ni dapat menjawab dengan baik hukum-hukum itu, jadi diorang pun selama makin lama makin sukalah kan para belia ni. Jadi itulah peranannya, serba sedikit peranan belia lah dalam mengukuhkan lagi orang pelajaran agama ni kepada para mu'alaf gitu. Selain daripada sesi pengajaran Al-Quran, belia ini juga mengimamkan sembahyang fardu maghrib, isyak serta solat sunat tarawih dan witir berjemaah, yang mana para jemaah merupakan pelajar KBM serta penduduk kampung sekitar. Belia ini berpendapat adalah menjadi keutamaan buat beliau untuk mengimamkan solat tersebut sebagai satu tanggungjawab berterusan sebagai tenaga pengajar buat golongan mu'alaf, agar ia menjadi contoh baik bukan sahaja buat dirinya, malahan buat golongan berkenaan yang secara tidak langsung merupakan satu didikan ibadah buat mereka. Harapan saya dapat menghabiskan bacaan semada bacaan Iqra kah ataupun Al-Quran, sekurang-kurangnya dapat menghabiskan sepenuhnya lah dari juz 1 hingga juz 30. Kalau Indah pun sekurang-kurangnya lebih baik bacaan itu semakin bertambah baiklah daripada sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya Indah mengikut bacaan hukum tajwid, jadi sekurang-kurangnya dapat lebih baiklah. Macam kalau dulu Indah tahu apa hukum mad asli, sekarang ni tahu sudah apa hukum mad asli. Jadi kalau dulu melanggar-langgar tidak macam Indah cukup harkat, 2 harkat, 1 4 harkat. Jadi sekurang-kurangnya ada penambah baik walaupun sedikit. Jadi itu pun berguna aja sedikit itu. Jadi sedikit-sedikit ya akan jadi bertambah, jadi tambah lagi jadi banyaklah. Itulah harapan saya. Meski lelah dengan tugasan dan tanggungjawab lain yang perlu dilaksanakan, namun itu bukan alasan buat dirinya, kerana setiap penat lelah dalam mencurahkan ilmu agama merupakan jihad yang imbalannya pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala jua. Selain berharap agar didikan agama buat golongan mu'alaf ini akan berterusan, agar mereka sentiasa mendapat bimbingan dari guru-guru bertauliah yang dilantik.